Faridah. Saya Ronaldo Rubinlah yang bernomor metrik 67584. Hari ini saya akan membentangkan proposal defense saya, yaitu yang bertajuk penghasilan meja kopi dari lebihan kayu. Dalam proposal ini terbagi kepada beberapa bahagian, yaitu abstrak, pengenalan, kajian lepas, dan expected outcome. Pertama sekali, dalam proposal ini, yaitu bahagian abstrak, adalah penggunaan lebihan kayu dalam penghasilan sesuatu perabot, yaitu meja kopi merupakan suatu perkara yang jarang sekali kita lihat. Hal ini demikian kerana sesetengah pembuat atau mereka menganggap bahawa lebihan kayu yang telah digunakan pakai itu tidak berguna lagi. Malah ada juga sesetengah mereka berpendapat bahawa lebihan kayu itu tidak mampu membawa keuntungan dalam penghasilannya, tanpa disedari bahawa meja kopi maupun perabot yang lain jika dihasilkan dengan menggunakan lebihan kayu merupakan sebuah reka bentuk yang kelihatan klasik. Dalam kajian ini juga, penggunaan lebihan kayu dalam pembuatan perabot akan melalui beberapa eksperimentasi, yaitu proses pencantuman terhadap lebihan kayu yang digunakan pakai sebelum ia dijadikan sebuah perabot yang dapat digunakan pakai dengan sempurna. Di samping itu, terdapat beberapa teknik yang akan digunakan pakai dalam penghasilan meja kopi ini, seperti sistem penyambungan untuk menunjukkan nilai estetikanya tersendiri. Tujuan kajian ini dijalankan adalah bertujuan untuk membuktikan dan menunjukkan bahwa penggunaan lebihan kayu dalam penghasilan meja kopi ataupun perabot lainnya dapat menarik perhatian para pengguna, dan pada itu pula secara tidak langsung ia dapat dikembangkan dan diperluaskan di pasaran dunia. Oleh itu, penghasilan meja kopi dari lebihan kayu ini haruslah diperkembangkan karena ia merupakan sebuah perabot yang ingin dimiliki oleh masyarakat umum. Itu pernyataan masalah. Terdapat pernyataan masalah yang telah didapati dalam kajian ini, antaranya ialah kurangnya pengetahuan orang ramai akan kelebihan dan kegunaan terhadap lebihan kayu yang telah digunakan pakai. Selain itu, perabot yang menggunakan konsep kita semula dengan lebihan kayu tidak banyak di pasaran dan beranggapan nilai komersialnya amat rendah. Yang terakhir, kebanyakan perabot yang diperbuat daripada lebihan kayu biasanya tidak mempunyai nilai tambah. Bahagian kedua pula yaitu tujuan kajian. Tujuan kajian ini adalah untuk mengenal pasti bahan-bahan yang diperlukan dalam proses pencantuman lebihan kayu, khususnya untuk menghasilkan perabot meja kopi yang kelihatan unik dan klasik hasil daripada pencantuman lebihan kayu yang telah digunakan pakai. Sekali untuk membuktikan bahawa lebihan kayu mampu menghasilkan nilai komersial yang tinggi dengan pengeluaran reka bentuk perabot yang terbaharu. Bahagian ketiga pula yaitu persoalan kajian. Adakah lebihan kayu atau kayu buangan tidak mampu menghasilkan nilai komersial yang tinggi dalam penghasilan perabot? Kedua, adakah lebihan kayu atau kayu buangan tidak dapat dikira semula? Yang terakhir itu ketiga, bagaimana lebihan kayu ini dapat dijadikan sebagai bahan yang berguna dalam penghasilan perabot? Terusnya bahagian keempat, rasional kepentingan ataupun kepentingan kajian. Penggunaan lebihan kayu atau kayu buangan yang telah digunakan dapat dijadikan sebagai bahan utama maupun bahan tambahan dalam penghasilan sebuah perabot. Lebihan kayu juga boleh dijadikan sebagai sebuah perabot yang unik dan mampu menarik perhatian pada pengguna. Dengan itu, hal ini pasti boleh mengelakkan pembaziran serta dibiarkan sehingga mereput selepas ia dibuang. Selain itu, dalam penghasilan perabot dengan menggunakan lebihan kayu ini, ia mampu dikomersialkan di pasaran dunia. Ini kerana ia memiliki nilai estetik yang tersendiri. Secara umumnya, kajian ini dijalankan bertujuan untuk memperluaskan dan secara tidak langsung untuk memperkembangkan penghasilan meja kopi yang diperbuat daripada lebihan kayu yang ada di negara kita Malaysia ini. Hal ini kerana agar penghasilan ia standing atau setaraf dengan negara-negara luar. Mengikut pemerhatian sendiri, penggunaan lebihan kayu dalam penghasilan sebuah perabot maupun meja kopi negara-negara luar telah lebih harapan dalam pengeluaran produk mereka berbanding negara kita Malaysia sendiri. Oleh itu, dengan adanya kajian ini, saya sebagai
pengkaji ingin secara tidak langsung untuk membuktikan bahwa penggunaan lebihan kayu dalam penghasilan meja kopi maupun mana-mana jenis perabot mampu menarik perhatian pengguna dengan reka bentuk yang bergaya dan mampu dikomersialkan di pasaran dunia. Seterusnya bahagian 5 pula yaitu skop kajian. Kajian yang akan dilakukan oleh pengkaji adalah berkaitan dengan penghasilan reka bentuk meja kopi dengan menggunakan lebihan kayu atau kayu buangan yang sesuai untuk dijadikan sebagai bahan utama dalam penghasilan meja kopi ini. Penyelidikan ini dilakukan bertujuan untuk mengkaji kesesuaian lebihan kayu sama ada ia dapat menghasilkan reka bentuk yang menarik pada meja kopi yang akan dihasilkan. Antara aspek utama yang harus dititik beratkan dalam penghasilan meja kopi ini ialah nilai estetika yang ada pada reka bentuk yang menarik, campuran bahan tertentu dan keunikan memiliki nilai komersial yang tinggi. Skop kajian ini lebih tertumpu kepada eksperimen atau kajian yang digunakan untuk mendapatkan hasil yang terbaik dan luar biasa yang diperoleh daripada lebihan kayu. Secara tidak langsung hasilnya akan diaplikasikan dalam pembuatan meja kopi yang sebenar. Bahagian terakhir untuk pengalaman pula yaitu limitasi kajian. Walaupun kajian ini telah dijalankan oleh beberapa pengkaji, namun masih terdapat juga beberapa permasalahan dalam menjalankan kajian ini. Antara permasalahan utama yang akan dihadapi ialah cara proses yang sebenar dalam penghasilan gabungan lebihan kayu untuk dijadikan sebuah meja kopi maupun jenis-jenis perabot yang lain yang dapat dipakai dengan cukup sempurna dan tahan lama. Hal ini demikian karena jika proses semasa penghasilan gabungan itu telah salah dilakukan, maka secara tidak langsung ia menyebabkan penghasilan sebuah perabot itu menjadi gagal sepenuhnya. Selain itu, pengkaji juga menjangkakan akan berlakunya permasalahan yang paling kritikal yaitu semasa menjadi bahan-bahan yang harus digunakan dalam proses gabungan lebihan kayu untuk dijadikan sebuah perabot yang siap sepenuhnya. Bahagian seterusnya pula ialah bahagian literature review di mana ia terbagi kepada beberapa bahagian. Yang pertama adalah teknologi bahan dan pembuatan. Menurut Hisamuddin bin Muhammad Supanji 2011, meja kopi yang telah dihasilkan adalah untuk memenuhi keperluan dan kehendak para pengguna, di mana pengguna pada masa kini lebih mengutamakan hiasan dalaman rumah agar rumah kelihatan menarik. Dengan adanya hiasan yang menarik seperti bentuk perabot yang moden dan jalinan atau ukiran yang ada pada sebuah perabot atau hiasan tersebut. Hal ini karena pada masa kini permintaan terhadap barangan perabot adalah sangat tinggi dan kebanyakannya ia telah diimpor dari luar negara dengan kadar kos yang terlalu tinggi. Padahal negara kita Malaysia sebenarnya mempunyai bahan yang tersendiri, terutama kayu yang bermutu tinggi di mana ia memiliki nilai komersial yang tinggi. Yang kedua pula ialah reka bentuk kreatif dalam proses reka bentuk perabot. Menurut Tuan Omar dan Wan Nur Faizah 2017, penciptaan sesuatu idea yang baru adalah merupakan hal yang amat penting dalam banyak aspek pemikiran. Hal ini dikatakan penting kerana ia telah dibuktikan dengan adanya peningkatan dalam kaedah berfikir hari ini telah menghasilkan pelbagai proses reka bentuk baru dan luar biasa di mana ia amat bermanfaat kepada perkembangan bidang pengetahuan. Di samping itu, kekuatan sesuatu reka bentuk adalah tertakluk kepada langkah-langkah atau cara yang akan diambil bagi menyelesaikan segala masalah yang ada. Malah terdapat juga pelbagai pendekatan yang telah diterokai oleh setengah mereka bagi tujuan melahirkan inovasi yang lebih berkesan dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pengguna. Terusnya bahagian ketiga pula ialah lebihan kayu dalam penghasilan perabot meja kopi. Menurut Lisdan 2017, memang sudah tidak dapat dinafikan lagi bahawa lebihan kayu atau kayu terbuang yang terdapat daripada pelbagai jenis iaitu kayu pen, pellet, oak dan sebagainya, ia sebenarnya mempunyai daya tarikan yang tersendiri jika ia dicantum untuk dijadikan sebuah perabot yang dapat digunakan dengan jangka masa yang panjang. Hal ini telah jelas menyatakan bahawa pelbagai jenis perabot telah pun dihasilkan di mana ia amat sesuai untuk digayakan dengan menggunakan lebihan kayu. Sebagai contoh, set sofa, meja kopi, kerusi dan lain-lainnya yang semestinya sangat praktikal dan eksklusif untuk hiasan dalaman maupun luaran di sesebuah kediaman. Bahagian seterusnya ialah
bahagian metodologi, di mana dalam bahagian ini terbagi kepada beberapa bahagian yang tertentu. Sebagai pengenalan untuk bahagian metodologi ini ialah metodologi yang telah digunakan selama menjalankan kajian ini akan dibincangkan segalanya dalam bahagian ini. Kajian penyelidikan yang telah digunakan dalam penyelidikan ini hanya menggunakan satu kaedah saja. Antaranya ialah menggunakan kaedah penyelidikan kuantitatif. Penggunaan penyelidikan kuantitatif ini adalah untuk mengumpulkan segala data yang tepat dan benar dari responden melalui kajian selidik yang telah dihantar secara dalam talian. Selain itu, ada responden yang telah dipilih untuk bantu menjawab soal selidik ini ialah responden yang mengetahui serba sedikit tentang penghasilan meja kopi dari lebihan kayu. Terusnya bahagian kedua dalam metodologi ini ialah reka bentuk penyelidikan. Reka bentuk dalam penyelidikan ini adalah bertujuan untuk mengumpulkan data-data dari responden mengenai penghasilan meja kopi dari lebihan kayu. Hal ini kerana mengikut kajian yang telah dijalankan, ada setengah responden maupun masyarakat yang belum pernah dan mungkin pernah melihat meja kopi atau jenis-jenis flipboard yang terhasil daripada lebihan kayu. Oleh itu, hasil daripada soal selidik yang telah dijalankan dan telah dijawab oleh responden didapati bahawa ada setengah responden yang akan tertarik dengan kajian ini. Dalam pada itu, pengkaji menjalankan kajian ini telah menggunakan kaedah kuantitatif, di mana kaedah ini hanya menggunakan soal selidik sahaja dan dijawab secara dalam talian. Selama menjalankan atau mengagihkan soal selidik ini, terdapat 52 orang responden telah menjawab soal selidik ini dengan memberikan data-data yang tepat dan benar berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Justru itu, pengkaji telah mendapati bahawa terdapat beberapa masalah mengapa ada setengah responden yang tidak tahu akan kehadiran meja kopi yang dihasilkan dengan menggunakan lebihan kayu. Bahagian seterusnya pula ialah reka bentuk persampelan. Reka bentuk sampel merujuk kepada data yang telah dikumpul dengan menggunakan beberapa kaedah seperti kualitatif dan kuantitatif. Dalam pada itu, setiap kaedah ini juga mempunyai perbezaan yang amat ketara dalam mencari data yang diperlukan. Menurut Paul J. Laplace 2008, reka bentuk sampel juga merupakan kerangka yang berfungsi sebagai dasar untuk pemilihan sampel tinjauan di mana ia dapat mempengaruhi banyak aspek penting dari survei. Kerangka persampelan ini juga mungkin sama dengan populasi atau hanya sebahagiannya saja. Oleh itu, dalam keseluruhan pendidikan ini, pengkaji telah memilih responden yang mengetahui serba sedikit dan minat akan penghasilan meja kopi dari lebihan kayu. Hal ini kerana untuk mendapatkan data yang tepat dan benar berdasarkan pengalaman para responden sendiri. Teknik pengumpulan data. Antara teknik pengumpulan data yang telah digunakan ialah kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang menggunakan kaedah kuantitatif ini lebih kepada soal selidik, di mana ia dibuat dengan menggunakan Google Form. Selain itu, segala soalan yang telah dibuat akan dihantar terus kepada responden melalui dalam talian. Dalam pembuatan soal selidik ini, ia telah terbagi kepada dua bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B. Bahagian A lebih kepada soalan demografi, di mana ia bertanyakan tentang umur, jenis pekerjaan dan pendapatan bulanan. Bahagian B pula ia merupakan soalan umum, di mana ia bertanyakan secara rawak tentang penggunaan meja kopi dalam penghasilan dari lebihan kayu. Di samping itu, antara responden yang telah dipilih untuk menjawab soal selidik ini ialah para responden yang mengetahui serba sedikit tentang penghasilan meja kopi dari lebihan kayu. Hal ini kerana untuk mendapatkan data yang tepat dan benar dari responden tersebut. Bahagian seterusnya pula ialah kaedah analisis data. Berdasarkan hasil daripada keseluruhan data yang telah diperoleh dengan menggunakan satu jenis kaedah pengumpulan data, iaitu kaedah kuantitatif, pengaji telah berjaya mendapat bahawa data-data dari responden yang telah dipilih untuk menjawab soal selidik mengenai penghasilan meja kopi dari lebihan kayu dengan tepat dan benar. Oleh itu, pengaji telah menganalisis segala data-data yang telah diperoleh dengan menggunakan sistem Microsoft Excel versi 2013. Kesemua data yang telah diperoleh telah pun diringkaskan dalam bentuk jadual, graf bar dan cadapai. Seterusnya, bahagian yang terakhir dalam proposal defense ini ialah hasil yang diharapkan.
yaitu terbagi kepada dua bagian. Yang pertama adalah sumbangan teori. Antara hasil-hasil yang amat diharapkan dalam menjalankan kajian ini sehingga selesai adalah berjaya dilaksanakan dengan cukup sempurna. Oleh itu, setelah selesai segala pendidikan ini secara keseluruhannya dalam penghasilan meja kopi dari lebihan kayu ini, ia dapat diperkembangkan secara luas di pasaran dunia. Ini karena agar produk buatan negara sendiri dapat standing dengan negara-negara barat yang lebih maju ke hadapan. Pada masa yang sama juga, kajian ini dapat membuka hati pada mereka atau pembuat untuk menghasilkan berbagai jenis perabot yang dihasilkan dari lebihan kayu untuk dikomersilkan di pasaran dunia. Dengan itu secara langsung ia juga turut membantu ekonomi negara untuk terus membangun atas dasar pengeksporan ke mana-mana negara luar. Terusnya bagian kedua pula dalam bagian ini adalah sumbangan kepada masyarakat. Jika dilihat pada dunia yang kian membangun ini, banyak produk-produk telah pun diubah sesuai agar lebih kelihatan canggih dan mewah. Hal ini karena untuk membuktikan bahwa sebuah produk yang telah dihasilkan itu tidak ketinggalan zaman. Dengan itu, sebagai pengkaji maupun mereka haruslah lebih peka akan peredaran zaman dalam penghasilan mana-mana jenis produk yang terhasil dari lebihan kayu agar tidak ketinggalan dari segi reka bentuk dan kegunaan bagi sebuah produk. Tambahan pula, mana-mana jenis produk yang telah dihasilkan haruslah dipamerkan di mana-mana laman sosial yang berkaitan. Di samping itu, hal ini juga turut membantu masyarakat umum agar mengetahui jenis-jenis pengeluaran produk yang terbaru. Secara kesimpulan dari keseluruh kajian ini ialah penghasilan meja kopi dari lebihan kayu merupakan sebuah perkara yang harus diambil berat oleh para pereka atau pembuat ini karena berdasarkan data yang telah diperoleh, ramai responden yang akan tertarik dengan penghasilan meja kopi dari lebihan kayu ini dan juga ramai responden yang menyatakan bahwa produk ini dapat dikomersialkan di pasaran dunia. Secara tidak langsung, hal ini turut membantu para pereka atau pembuat dapat terus maju dan turut membantu ekonomi negara meningkat atas dasar pengeksporan. Oleh itu, kajian ini lebih memfokuskan kepada reka bentuk dalam penghasilan meja kopi dari lebihan kayu dan ia dapat dikomersilkan di pasaran dunia walaupun ia dihasilkan dengan lebihan berbagai jenis kayu yang dicampur dan digabungkan mengikut langkah-langkah proses yang tersendiri. Ini merupakan bahagian rujukan yang telah membantu saya untuk mendapatkan maklumat yang tepat dan benar. Oke, sekian itu saja daripada pembentangan saya hari ini. Sekian, terima kasih.